Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, cikgu akan buat sesi ulang kaji. Ini ialah video ulang kaji untuk persediaan SPM 2021. Okey, kita mulakan dengan bab 1 tingkatan 4. Okey, dalam bab 1 tingkatan 4 tajuknya ialah fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Mungkin jika murid-murid masih ingat ada banyak perkara yang dipelajari dalam topik ini. Tapi dalam video ini cikgu akan cuba ringkaskan bahagian-bahagian yang penting perlu dikuasai oleh murid-murid untuk menjawab soalan-soalan yang akan keluar daripada topik ini. Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Okey, yang pertama sekali murid-murid perlu kenal ungkapan kuadratik. Bagaimana? Dia ada satu pemboleh ubah dan kuasa tertinggi pemboleh ubahnya adalah 2. Okey, ada satu sahaja pemboleh ubah. Dalam contoh ini bentuk A-nya adalah X. Okey, kuasa tertinggi pemboleh ubah adalah kuasa 2. Okey, dengan nilai A tidak boleh sifar. Okey, kerana jika A sifar, maka sifar darab X kuasa kedua akan jadi sifar. Jadi dia tinggal BX tambah C. Dah tiada lagi kuasa tertinggi 2. Dia tak jadi kuadratik lagi. Okey, so ini ialah ungkapan kuadratik lah. Contoh-contoh ungkapan kuadratik. Okey, dia boleh jadi pemboleh ubah sama ada X yang paling glamour ataupun boleh juga Y, boleh juga M, apa-apa sahaja huruf. Okey, ini ialah ungkapan kerana tiada persamaan. Okey, kalau ada persamaan, dia akan jadi persamaan kuadratik. Okey, contohnya begini. Jika saya tuliskan X kuasa 2 tambah 2X tolak 1 sama dengan sifar. So ada simbol sama dengan kan? Ada sign sama dengan, maka ini kita panggil persamaan kuadratik sebab ada sama dengan ni. Okey, kalau tak ada sama dengan macam contoh yang diberi ni, ini ialah ungkapan kuadratik. Okey, ada lagi satu. Jika begini. Okey, fx sama dengan x kuasa 2 tambah 2x tolak 1. Okey, so jika dia tulis fx dekat depan begini, maka ini kita panggil fungsi kuadratik. Okey, tapi konsep dia bila kuadratik, kuasa tertinggi pemboleh ubah adalah kuasa 2. Okey, itu yang pertama lah murid-murid kena ingat. Okey, so seterusnya. Okey, murid-murid perlulah kenal bentuk fungsi kuadratik ini. Kita mesti tahu, lepas kita kenal fungsi kuadratik bagaimana, persamaan kuadratik bagaimana, ungkapan kuadratik bagaimana, dalam topik ini kita perlu tahu bagaimana untuk melakar graf. Okey, kita nak melakar graf. Okey, fungsi kuadratik. Okey, bagaimana nak melakar graf? Ada beberapa perkara penting. Pertama, mesti tahu bentuk graf. Okey, bagaimana kita nak tahu bentuk graf? Bentuk graf ada dua sahaja graf kuadratik ini. Sama ada bentuk senyum atau bentuk masam. Okey, bentuk graf senyum apabila nilai A kita, pada persamaan kuadratik kita ni, pada fungsi kuadratik ini, okey, bila A itu lebih daripada 0. Maksudnya nilai A itu positif. Maka bentuk grafnya senyum. Jika nilai A itu negatif, maka bentuk grafnya masam. So, bila soalan keluar, kamu perlu melakar graf fungsi kuadratik, maka pertama sekali kamu mesti lihat apakah bentuk graf ini. Kenal pasti dulu. Okey, A dia berapa? Adakah A dia lebih dari 0? Kalau A lebih dari 0, maka graf kamu bentuk senyum. Jika A kamu kurang dari 0, maka graf kamu bentuk masam. Okey, maksudnya pertama sekali kamu kena ambil kira faktornya adalah bentuk graf. Alright. Okey, kemudian bila graf kamu masam, kamu punya graf ini akan ada titik maksimum. Okey, kerana titik paling tinggi dalam graf ada di graf masam ni.
Okey. Kemudian kalau graf tu senyum, okey, kamu akan jumpa titik minimum. Okey, titik paling rendah. Okey. Okey, ini telah diterangkan. Alright. Tengah-tengah graf ini. Okey, tengah-tengah graf ini okey, paksi yang membahagikan graf ini kepada dua bahagian yang sama besar, ini kita panggil paksi simetri. Paksi simetri akan sentiasa lalu pada titik maksimum ataupun titik minimum, bergantung kepada graf. Okey. Alright. Dan okey, sekiranya telah dimaklumkan dalam soalan titik minimum, katalah contoh titik minimum ini adalah 2, 3, maka kamu terus tahu paksi simetrinya adalah X sama dengan 2. Okey, kerana ini nilai X kan? So, terus kita buat. Okey, persamaan paksi simetri. Paksi simetri. Okey. Macam mana? Negatif B per 2A. Maksudnya apabila kamu diberi Bx tambah C kan? Okey, kamu diberilah Fx. Okey. Ni kamu punya fungsi kuadratik. So, macam mana nak dapatkan persamaan paksi simetri ni? So, kita ambil nilai B dengan A, ada nilai A, ada nilai B, boleh kira persamaan paksi simetri. Nanti dapat X sama dengan berapa nilai yang kamu kira ini. Okey. Contohlah, contoh. Okey, contoh kita punya persamaan kuadratik dia adalah okey, X kuasa 2 tolak 2X tambah 3. So, persamaan paksi simetri sama dengan negatif B per 2A kan? So, negatif B kita apa? B kita negatif 2 per 2 darab A. A kita kan kat sini tak ada nilai kan? Maksudnya 1 lah. Okey. So, negatif 2 bahagi 2. Negatif 2 bahagi 2 dapatlah negatif 1. So, jawapan kita X sama dengan 1. Inilah persamaan paksi simetri kita. Okey. Jika dia bagi persamaan kuadratik, maka kita boleh dapatkan persamaan paksi simetri. Atau kalau dia sudah bagi titik minimum atau titik maksimum, kita juga boleh dapatkan berapakah paksi simetrinya. Okey. Alright, itu yang kedua. Okey, yang ketiga. Okey, yang ni saya tak nak tengok, tak tunjuk. Okey, C. Nilai C, tadi kita sudah tengok A, kita dah tengok B. B itu ialah paksi simetri kan? Okey, C. C adalah ni, pintasan Y. Okey. Ni. Kat mana graf itu potong paksi Y? So, let's say dia bagi Fx, okey, sama dengan, okey, kalau masa maksudnya negatif kan? Okey, negatif 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 5. Maksudnya dekat sini, pintasan Y kita 5. Jadi, C kita tu 5 nilainya. Okey, ataupun dia keluarlah contoh fungsi kuadratik dia sama dengan, kalau senyum maksudnya 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 16 katakan. So, ini nilai C kita C kan, yang tak ada apa-apa pun boleh ubah tu. So, sini kita 16 pintasan Y kita ni adalah 16. Okey, pintasan Y adalah garisan pada graf itu yang kena ataupun yang memotong pada paksi Y. Okey. Right, dah habis. Okey. Jadi, dalam soalan ini, dalam soalan pada tajuk ini, pertama sekali kamu mesti tahu bagaimana untuk menyelesaikan
soalan-soalan lah diberi. Biasanya dia akan keluarkan soalan kuadratik. Okey, contoh macam ni. Okey. Encik Ganesan merancang untuk membuat dua jenis kad untuk digunakan dalam aktiviti matematik. Ukuran bagi kad-kad tersebut adalah seperti berikut. Okey, ini X dengan X, saiz dia ini 2X tambah 1, ni X. Okey, soalan dia, bentukkan satu ungkapan kuadratik bagi jumlah luas kedua-dua kad ini. Jumlah luas kedua-dua kad, maksudnya luas ini tambah dengan luas ini. Baru kita kata jumlah luas kedua-dua kad. So, kita akan buat L sama dengan L1 tambah L2. Macam mana nak dapatkan L1? Kita akan buat X darab X. Betul? Sebab panjang darab lebar, X darab X. Tambahlah dengan yang ini 2X tambah 1. Darablah dengan X. Sebab itulah dapat macam ni. Dalam soalan tu dia tulis. Kemudian kita akan kembangkan. Macam mana nak kembangkan? Okey, sebab ni kan darab ni. So, X kena darab dengan yang depan dan X juga kena darab yang belakang. So, dia akan dapat X darab X, X kuasa 2. Kemudian 2X darab X jadi 2X kuasa 2. 1 darab X jadi X. Sebab tu dia dapat yang ini. Okey. Okey. Seterusnya, X kuasa 2 dengan X kuasa 2 boleh tambahkan sekali. Sebab yang ini ada 1X kuasa 2 sahaja. Yang ini 2X kuasa 2. 1 tambah 2 jadi 3X kuasa 2. Yang belakang ni ada X sahaja. So, tak boleh nak tambahkan dekat depan ni. So, tinggalkan dia jadi X je. Jadi, jawapan kita adalah L sama dengan 3X kuasa 2 tambah X. So, inilah dia awak punya ungkapan kuadratik. Okay. Alright. Soalan B. Diberi jumlah luas kedua-dua kad ialah 114. Bentuk satu persamaan kuadratik. Ingat, kalau ada persamaan kuadratik, dia ada sama dengan kosong. Jadi, luas ni sekarang dia dah bagi. Tadi kan kita cari luas. Okay. 3X kuasa 2 tambah X sama dengan luas. Kan? So, sekarang dah bagi luas 114. Jadi, kita gantikan nilai. Bawalah 114 ni. Okay, daripada kanan bawa ke kiri. Bila bawa ke kiri, tadi dia positif, kita bawa ke kiri, dia akan jadi negatif. So, inilah jawapan kita. Okay, soalan ni, ungkapan kuadratik, persamaan kuadratik ini semua yang telah dipelajari dalam tingkatan 2. Kerana itu, SPM 2021 telah diberitahukan maksud masuk daripada tingkatan 1 punya silibus sampai ke tingkatan 5. Beginilah cara dia masuk. Dia kaitkan apa yang awak telah pelajari daripada tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Alright. Okey. Jadi, sekarang ini, bila awak nak lakarkan graf, okey, tadi cikgu dah cakap untuk lakar graf, okey, ada 3 perkara awak kena ambil kira. Pertama adalah bentuk graf. Okey. Okey, bentuk graf. Okey, cikgu tulis elok sikitlah. Okey, bentuk graf. Okey. So, kita nak tengok bentuk kita. Kalau A lebih dari kosong, maka bentuk senyum. Kalau A kurang dari kosong, bentuk asam. Okey. Yang kedua, kita kena tahu pintasan Y. So, tengok pada persamaan kuadratik tu. Apa pintasan Y kita? Ambil nilai dia. So, dengan apa? Tuliskan. Okey. Bentuk pun tadi tuliskan. Apa bentuknya? Okey. Dan ketiga, kita mesti tahu pintasan X. So, pintasan X ini adalah punca. Sebab itulah kena tahu macam mana nak kira punca persamaan kuadratik. Okey, punca tu nanti di mana? Di sini graf kita ni. Dia adalah pintasan X. Maksudnya, kat mana graf tu potong paksi? X.
Jadi mesti ada C, mesti bentuk betul, mesti betul lah, lalu punca ni mesti label. Okay, kalau kita dapat punca tu X sama dengan 2, negatif 2 dengan 2, maka kita kena tulis punca tu kat situ, berapa nilai dia. Okay, so 3 perkara ini adalah penting untuk kamu melakar graf. Okay. So, okay. Ini contoh dalam soalan. Okey, yang ini dia dah bagi. Okey, yang ni saya tak nak tunjuk sebab ini dia ni basic je. Okey, ini yang belajar daripada tingkatan 2 kan. Okey, saya nak tunjuk yang ni. Okey. Punca persamaan kuadratik kita boleh dapat dengan kaedah pemfaktoran. Ini kita belajar dalam tingkatan 2 tingkatan 2. So, bagaimana kita nak cari punca persamaan kuadratik dalam kaedah menggunakan kaedah pemfaktoran? Okey, let's say kita buat soalan satulah yang A ni. 5x tambah 6 sama dengan 0. Okey. Daripada sini kita dapat tahu A dia adalah, okay, kita tak nak tulis kat sini sebab ini jalan kira kita. Tulislah mana-mana side. Okey, kat tepi soalan awak tu. A kita ialah 1 sekarang sebab kat sini kan dia tak ada tulis, maksudnya nilai dia 1 lah bila ada X kuasa 2. Okey, kemudian nilai B kita adalah negatif 5, nilai C kita ialah 6. Maka awak tekan kalkulator awak, mod, okey, tekan sampai awak jumpa EQN. Bila awak nampak EQN dia tulis 1, maka awak pun tekan 1. Okey, lepas awak tekan mod EQN 1, okey, tekan sampai jumpa, tekan mod tu 3 kali sampai jumpa EQN ada 1, kemudian dia keluar unknown. Okey, unknown tu tak, dia bukan 2, bukan 3, dia 1 kan. So, kita tekan right arrow. Okey, right arrow. Kemudian awak jumpa degree. So, kuadratik kita degree adalah 2. So, kita tekan nombor 2. Okay. So, dia akan keluar A sama dengan apa? Jadi, kita masukkan nilai ni. A sama dengan 1. Kemudian, tekan sama dengan. Okay. Kemudian, dia tanya pula B. B sama dengan negatif 5. Tekan negatif 5. Tekan lagi sama dengan. Okay. Okay. Kemudian, dia tanya C. Lepas tu, tekanlah C. C kita adalah 6. So, tekan sama dengan, dia akan terus keluar X1 sama dengan 3, tekan sama dengan lagi sekali, dia akan keluar X lagi 1 sama dengan 2. Maka ini ialah punca persamaan kuadratik awak. Tapi jawapan awak belum selesai lagi. Awak kena buat kaedah pemfaktoran. Dia dah cakap dalam soalan. Apa yang awak kena buat? Awak pun buat bracket. Tadi kita dah terus dapat jawapan yang ini. Okay, sebab kita guna kalkulator. Jadi kita buat bracket, jalan kerja kita. Okay, tengok jawapan. X kita 3. Maka opposite 3 adalah negatif 3. So, X tolak 3 macam tu. Okay, yang kedua X ialah 2. So, opposite dia ialah negatif 2. So, X tolak 2. Ada ketiga-tiga ini, dapatlah markah penuh. Okay. Ini cara awak menyelesaikan soalan mencari punca persamaan kuadratik menggunakan kaedah pemfaktoran. Jadi untuk melakar graf tadi, awak perlu cari punca. Beginilah cara awak mencari punca. Okey. Okey, ini contoh dalam buku teks lah, ada banyak. Okey. Jika soalan keluar begini. Tadi dia sudah direct jadi satu persamaan kuadratik. Yang ini awak mesti tukar dia dulu menjadi persamaan kuadratik. Okey, dah dapat sampai sini, baru boleh tekan kalkulator. Okey, sebelum tu kena ubah persamaan ni dulu. Okey, jadi yang ini. Okey, alright. So, ni dah punca lah tadi kan. Jadi, inilah cara dia untuk melakar graf fungsi kuadratik. Graf mesti betul, pintasan Y mesti ada, pintasan X pun mesti ada. Macam mana nak cari pintasan X? Cari punca persamaan kuadratik macam kita buat tadi. Okay. So, saya rasa itu sahaja penerangan saya untuk topik ini. Okay, terima kasih.